A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-244, insya-Allah, bersama-sama di surah Yusuf ayat yang ke-70 sehingga ayat yang ke-78. Ada kesilapan sikit di sini, minta maaf, ada kesilapan sikit tulis sini. Sebenarnya muka surat kita hari ini adalah muka surat yang ke-244, dan kita bersama-sama di ayat yang ke-70 sehingga ayat yang ke-78. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang memberi feedback gambar dan juga suara, dan minta maaf terlambat sikit hari ini, ada masalah teknikal. InsyaAllah hari ini kita akan lihat cerita, masih lagi bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu tentang bahawa Nabi Yusuf telah didatangi oleh saudara-saudaranya ke negeri Mesir, dan saudara-saudaranya telah berjaya untuk ini abang-abang dia telah berjaya untuk memujuk ayahnya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, untuk membawa Benyamin bersama-sama ke negeri Mesir. Jadi sekarang ni apabila Benyamin, iaitu adik-beradik seibu sebapa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, telah sampai ke negeri Mesir, dan Yusuf alaihissalam telah membuat dengan cara-caranya tersendiri sehingga dia dapat bertemu dengan Benyamin secara berdua, dan kemudian dia menyatakanlah bahawa sebenarnya aku adalah Yusuf, aku adalah saudara kamu, dan seterusnya. Maka sekarang ni cerita telah tamat ke situ pada muka surat 243. Kita tengok sekarang pada muka surat 244 pada hari ini. Kita akan baca sikit, insya-Allah, ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahhazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana mu'azzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Surahallahul azim. Ayat yang ke-70, kita tengok dalam muka surat ini, iaitu muka surat 244, bagaimana planning yang dibuat oleh Nabi Yusuf untuk mendapatkan cara untuk mengikat saudaranya, iaitu Benyamin ini, bersama-sama dengannya. Cara bagaimana untuk, boleh kita kata macam menangkap, seolah-olahnya macam menangkap, macam seolah-olahnya macam menahan, supaya dia akan dapat bersama-sama dengan ni. Kalau dia nak cakap bahawa aku nak pegang ini, dan tak benarkan Benyamin ni balik, tak benarkan seorang ni balik, yang lain tu boleh balik, macam pelik kan. Kenapa pula macam tu kan. Jadi sekarang ini Nabi Yusuf pun membuat plan ni. Jadi kita tengok bahawa ini adalah merupakan kebijaksanaan yang Allah SWT telah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi apa yang dibuat, falamma jahazahum, apabila, jadi rombongan ni sekarang ni, kita kira rombongan ni pun telah diberikanlah makanan dan sebagainya, sebab mereka datang 11 orang, bukannya 10 orang. Jadi kalau tahun sebelum ni mereka datang 10 orang, jadi sekarang ni mereka datang 11 orang, termasuk Benyamin, adik-beradik Nabi Yusuf. Jadi sekarang ni mereka pun bersiap-siap lah, jahazahum bijahazihim, mereka pun bersiap-siap nak balik, dah dapat dah harta, dah dapat dah makanan yang perlu mereka bawa, mereka beli daripada negeri Mesir ni. Falamma jahazahum ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam ialah dia telah menjadikan as-siqayah. As-siqayah ni maksudnya ialah, as-siqayah di sini maksudnya adalah iaitu dikatakan dalam tafsir, tidak disebutkan sini, tapi dikatakan sok, iaitu bekas yang digunakan untuk menyukat biji-bijian dan sebagainya tu. Jadi bekas itu dinamakan as-siqayah. Dikatakan benda ni dibuat daripada emas, bertatahkan dengan mutiara dan sebagainya lah. Dan jadi benda tu mahal. Bukan benda-benda besi macam biasa, tak kan, tapi benda tu satu benda yang mahal. Jadi Nabi Yusuf sengaja telah meletakkan bekas sukatan tadi untuk menyukat itu, diletakkan di dalam fi rahli akhihi,
di dalam unta, iaitu makanan-makanan yang dibawa oleh akhihi. Jadi setiap orang tu, kita ada 11 orang. Jadi setiap orang tu adalah unta masing-masing. Ini barang dia, ini barang dia, ini barang dia, ini barang dia. Jadi Nabi Yusuf tahu ini barang adik dia, Benyamin tadi ni. Jadi dia letakkan as-siqayah tadi tu, bekas tadi tu dalam tadi, tanpa diketahui oleh mereka semua. Senyap-senyap lah kan. Kemudian mereka pun nak berlayar lah, nak berlayar balik, nak berjalan balik, nak berlayar, bukan berlayar tapi maknanya berjalan balik daripada negeri Mesir ni, dah bertolak dah. Summa azzana. Jadi Nabi Yusuf pun buatlah plan dia, iaitu apa? Azzana muazzinun. Azzana muazzinun bukan azan tapi maksudnya ialah melaunkan, membuat jeritan, membuat suara, makna suara tinggi tu kan, melaunkan, iaitu ayyatuhal air. Dia kata ayyatuhal air, wahai rombongan, innakum lasarikun, kamu ni mencuri. Itu istihar kan, diistiharkan kau tu kan, dibuat panggilan kuat-kuat kan. Qalu wa aqbalu alaihim maza tafkidun. Jadi mereka ni, rombongan tadi 11 orang ni, 11 unta tadi ni, mereka pun aqbalu alaihim, datang balik. Apa? Maza tafkidun, apa yang kamu hilang, apa yang hilang daripada kamu. Mereka bertanya kan. Ayat 71, ayat 72, Allah SWT bercerita, iaitu mereka pun berkata, iaitu orang-orang yang melaungkan tadi tu, iaitu Azzana itu, sebenarnya itu semua ini adalah orang-orang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mereka pun berkata, qalu nafkidu suwa'al malik, kami telah kehilangan bekas tadi tu, as-siqayah tadi tu. Suwa' dipanggil, suwa' tu maknanya ialah bekas yang digunakan untuk menyukat tu, suwa'ul malik, ini kepunaan raja, kami telah kehilangan benda tu. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan katalah Nabi Yusuf, dia katakan, sesiapa yang boleh bawa datang, boleh tunjukkan di mana benda tu, barang tu, maka bagi dia akan diberikan himlu ba'ir. Waliman ja'a bihi, siapa yang boleh bawa datang benda tu, maka bagi dia akan diberikan himlu ba'ir. Himlu ba'ir artinya ialah muatan makanan penuh seekor unta. Himlu ba'ir. Jadi wa ana bihi za'im, dia kata wa ana bihi za'im, dan aku, Nabi Yusuf kata, akulah yang akan menjadi penjamin. Za'im tu maknanya ialah yang akan menjamin, mana confirm, aku akan beri, aku janji, aku yang akan bertanggungjawab untuk memberikan benda tu. Maknanya cari, kalau kamu jumpa, aku akan berikan. Wa ana bihi za'im, akulah yang akan memberikan makanan tu. Aku bertanggungjawab untuk memberikan makanan tu kalau kamu jumpa di mana ada bekas tu. Sekarang qalu, jadi mereka pelik lah, dia katakan tallah, dia kata, mereka pun berkata tallah. Tallah ni ialah bersumpah pelik, maknanya kan, satu kata-kata yang menunjukkan pelik. Tallah laqad alimtum, mereka berkata kan, mereka ni semua ni, adik-beradik Nabi Yusuf semua ni kan pun berkatalah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard, kamu semua tahu kan, kami semua ni, laqad tallah, qalu, mereka ni adik-beradik Nabi Yusuf semua tu, abang-abang dia lah kan jadi kata tallah, demi Allah. Jadi sumpah ni ada dengan cara tallah, ada wabillah kan, ada wallah, ada tiga dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai huruf sumpahan. Jadi huruf sumpahan ni ada waw, ada ya, ada ada waw, ada ta, ada ba. Jadi dia boleh wallahi, tallahi, billahi, tiga tu. Jadi dalam ini Allah SWT meriwayatkan bahawa abang-abang Nabi Yusuf ni pun berkatalah, mereka berkata qalu tallah, dia kata tallah, demi Allah, dia kata laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Mereka pun pelik sekarang ni sebenarnya kan, sebab mereka rasa tak mungkin sebab kita semua mana ambil kan, kita tak ambil kan, kita semua orang baik kita ni kan, dah bertaubat dulu kan, maknanya kan itu ceritanya kan, selepas daripada mereka buat kepada Nabi Yusuf tu, adik mereka tu, konon-kononnya mereka bertaubat lah. Jadi kami datang kat sini bukan kami nak merosakkan negeri Mesir ni, bukan kami nak buat kacau balau, bukan kami nak mencuri dan sebagainya lah, kata kan, laqad alimtum, kamu semua tahu, sebelum sini pun kami dah datang dah, ma ji'na linufsida fil ard, kami datang bukan untuk merosak, memperandakan fil ardi, di atas muka bumi, iaitu di bumi Mesir ni. Wama kunna sarikin, mereka kata wama kunna sarikin, confident mereka ni kan, wama kunna sarikin, kami manalah mencuri, kami ni bukan jenis orang mencuri kan, wama kunna sarikin, kami tak mencuri pun. Jadi kenapa? Mereka sebab mereka memang tak
tak ada pun dalam pemikiran mereka, tak plan, tak ada, memang tak ada langsungan. Jadi sekarang ni mereka pada qalu, mereka pun berkata, minta maaf, qalu di sini ialah orang-orang yang mengiklankan tadi tu. Di sini kan, ni ayat sini yang kita baca, qalu. Sekarang ni orang yang mengiklankan tadi, iaitu orang Nabi Yusuf lah, akan pun berkatalah, fama jazauhu in kuntum kazibin. Dia kata, kalau kamu semua in kuntum kazibin, kalau kamu ni menipu, fama jazauhu, apakah balasannya agak-agak? Kalau kamu ni menipu. Jadi makna kita tengok kan dialog di sini kan, dialog sedang berlaku kan. Apa kalau kamu menipu, macam mana? Memang mereka ni confident lah bahawa mereka ni tak mencuri. Memang sebab apa? Sebab mereka tak ada langsung kan niat macam tu kan. Qalu, lalu mereka pun menjawab lah kan. Dalam ayat 75 tu, mereka pun menjawab dengan confidentnya kan. Mereka kata, qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Siapa yang didapati, mereka berkata jazauhu, balasannya ialah ataupun hukumannya ialah apa? Man wujida fi rahlihi, siapa yang ada barang tu pada dalam unta mereka, jadi kata fahuwa jazauh, maka dialah yang akan kena. Itu kazalika najziz zalimin, macam itulah kata kami, kalau undang-undang kami, peraturan kami, maknanya sebab mereka ni berada di Kanaan, mereka ni dalam daripada Kanaan, jadi ikut peraturan kami, ikut undang-undang kami, maknanya orang yang buat salah dialah yang akan kena. Orang lain tak ada kait mana, tangkap dia lah, gitu kan, hukum dia lah kan. Jadi itu kata, sebab mereka dah confident memang tak ada kan. Jadi mereka kata qalu jazauhu man wujida fi rahlihi, siapa yang ada padanya barang tu, fahuwa jazauh, maka dia lah yang akan terkena hukuman. Kazalika najziz zalimin. Kemudian fabadaha. Jadi ayat kita baca sekarang ni ialah ayat yang ke-76. Jadi orang-orang Nabi Yusuf pun mulalah membuat cek kepada barang-barang yang atas unta masing-masing tu. Jadi makna seorang cek. Dia mulakan dengan siapa? Dia mulakan dengan abang-abang dia dulu. Dia tak mulakan dengan adik dia tu, Benyamin tu. Sebab kalau terus-terus pergi pada Benyamin, nampak sangat nanti kan, jumpa tengok-tengok, ya Allah ada pada awak, gitu kan, maknanya kan. Padahal ini adalah plan Nabi Yusuf. Minta maaf padahal ini adalah plan Nabi Yusuf. Jadi dia start supaya tak perasan, supaya tak nampak sangat bahawa dia ni sebenarnya ada plan. Jadi dia pun start fabada'a bi'aw'iyatihim. Jadi Nabi Yusuf pun memulalah cek dengan aw'iyatihim, iaitu barang-barang abang-abang dia. Cek unta abang-abang dia, barang-barang yang dia bawa oleh unta abang-abang dia. Qabla wi'a'i akhihi, sebelum daripada barang-barang milik adik dia tu. Minta maaf, bukan adik dia, iaitu Benyamin. Jadi dia cek tak jumpa lah. Of course kan, mana ada, abang-abang dia ni bukan mencuri pun. Jadi lepas daripada tu barulah dia cek kepada adik dia. Minta maaf sekali lagi, adik, bukan adik dia Benyamin tu, adik-beradik kandung dia tu. Summastakhrajaha, kemudian mereka pun akhirnya tengok kan, maknanya orang Nabi Yusuf ni bersama Nabi Yusuf, istakhrajaha, dapat keluarkan barang tadi, as-siqayah tadi tu, iaitu cupak. Kita kata cupak lah kan, iaitu yang digunakan, penyukat yang digunakan untuk menyukat makanan tu. Summastakhrajaha, kemudian dapat dikeluarkannya, min wi'a'i akhihi, daripada barangan Benyamin. Jadi sekarang ni macam sah lah, dia kata. Orang lain semua confirm tak ada barang sukatan, penyukat tu dalam beg-beg mereka dan dalam barangan mereka. Sekarang ada pada Benyamin. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf kalau macam tu? Dia pun katakan kadzalika kidna li Yusuf. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kidna li Yusuf, macam mana Allah Taala menjalankan planning Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf tu sebenarnya plan Nabi Yusuf dah kan, macam mana nak tahan adik dia tu supaya dia tak dapat dipegang adik dia tu, supaya ni abang-abang dia ni balik semua. Jadi kidna li Yusuf, Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala ajarkan macam mana untuk Nabi Yusuf membuat plan dia. Kidna li Yusuf makana liya'khuza akhahu fi dinil malik, dan tidak adalah ni. Jadi kita baca berhati-hati dalam ayat ni,
dalam ayat ni kata makana liya'khuza, dan tidak adalah makana, dan tidak adalah dia situ ialah makan di sini, makana, dan tidak adalah liya'khuza akhahu, dia ni nak ambil adik dia tu, minta maaf saya selalu sebut adik dia kan, iaitu Benyamin tadi tu, tidak adalah dia nak ambil saudara tu Benyamin fi dinil malik. Din di sini bukan makna agama, bukan makna agama. Ahli tafsir menyebutkan bahawa din di sini maksudnya ialah hukum. Hukum maksudnya ialah cara cara hukuman, ketetapan yang ada dalam peraturan raja maknanya. Jadi ulama-ulama tafsir menjelaskan isu ni. Menjelaskan isu, maksud isu perkataan ni kan. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan. Bukan salah, Quran tidak salah, tapi sebenarnya Quran Allah Taala ni nak mengajar kepada kita satu perkara. Iaitu apabila kita sebut perkataan din, kita tengok sini perkataan dinil malik, adakah agama malik? Bukan agama malik, tapi cara pemerintahan, cara peraturan, cara undang-undang yang telah mengikut ketetapan raja negeri Mesir pada ketika itu. Jadi apakah hubungan di antara perkataan din dan juga dengan perkataan hukum? Sedangkan maksud di sini, maksud ayat ni adalah, maksudnya ialah tidak adalah Nabi Yusuf itu nak masukkan, nak menetapkan, nak menghukumkan Benyamin ini mengikut ketetapan hukuman raja. Tapi sebenarnya dia nak bawa kepada satu hukuman lain. Jadi kita tengok sini kan, bahawa kan kalau ikutnya, bila Benyamin itu ditangkap di negeri Mesir, maka dia akan dihukumkan mengikut peraturan negeri Mesir pada ketika itu. Tetapi tidak. Ayat ni kata Nabi Yusuf tak nak macam tu. Kalau ikut hukuman negeri Mesir pada masa itu, budak tu akan dipukul. Orang yang mencuri akan dipukul. Dipukul. Kalau ikutnya dahsyat lah, kena pukulkan sebab dia mencuri. Tapi ikut peraturan atau undang-undang, mengikut ketetapan Kanaan pada masa itu ialah dia tidak dipukul. Orang yang mencuri akan dijadikan sebagai hamba. Jadi dalam ayat ni diceritakan bahawa Nabi Yusuf dia tidak mahu menjadikan adik Benyamin tu mengikut peraturan yang digunakan di negeri Mesir, tapi dia nak bawa kepada peraturan dia, iaitu orang yang ditangkap kerana mencuri, maka dia akan dijadikan sebagai hamba. Jadi sekarang kalau ikutnya ialah adik dia ni akan dijadikan sebagai hamba. Okey, itu adalah peraturan Nabi Yusuf, bukan peraturan Raja Negeri Mesir. Jadi yang saya nak cakap tadi, yang nak beritahu tadi kan, yang kita nak ingatkan, yang diterangkan, saya nak share, ialah penjelasan yang dibuat oleh para ulama mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan din di sini nak menunjukkan apa, bahawa sebenarnya hukuman, ketetapan, undang-undang adalah merupakan sebahagian daripada agama. Jadi oleh kerana itulah kan, pada hari ini apabila kita kata din, katakan dinullah, undang-undang Allah kan, dinun al-Islam, ketetapan Islam, itu sebenarnya maksud dalam tu ialah termasuk iaitu undang-undang dan juga ketetapan yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Jadi oleh kerana itu kan, din ini bukanlah hanya solat, sembahyang, puasa, zakat, haji saja, tetapi sebenarnya din ini ialah dia merangkumi juga termasuk dalam situ undang-undang sebagaimana yang dijelaskan, yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan din tu di sini di dalam surah Yusuf, iaitu ayat yang ke-76. Insya-Allah kan. Saya harap penjelasan ni akan dapat difahami insya-Allah kan. Moga-moga insya-Allah. Jadi Nabi Yusuf, dia kata tidaklah dia ni nak masukkan Benyamin ni ke dalam mengikut undang-undang ketetapan negeri Mesir pada masa itu, illa an yasha Allah. Jadi ayat ni mengatakan illa an yasha Allah, iaitu apa yang dibuat oleh Nabi Yusuf ini adalah dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan Nabi Yusuf untuk menjadikan Benyamin ini, akhirnya Benyamin dikira sebagai hamba kepada Nabi Yusuf. Kemudian narfa'u darajatim man nasha'. Allah Taala kata narfa'u darajatim man nasha', kami angkatkan darajat sesiapa yang kami kehendaki. Allah Taala kata, maknanya Nabi Yusuf ni tengok kan macam mana keadaan dia dulu dan gini sekarang kan, sampailah sekarang ni Allah Taala angkat kedudukan dia tu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan juga satu prinsip yang Allah Taala ajar kepada kita dalam ayat ni, iaitu apa? Wa fawqa kulli dhi ilmin. Nabi Yusuf diberikan ilmu,
tetapi bukanlah maknanya segala-galanya ada pada Nabi Yusuf. Allah Ta'ala buat satu ketetapan, ceritakan kepada kita, iaitu di atas setiap orang yang ada ilmu, ada lagi orang yang lebih ada ilmu. Maknanya ilmu ni adalah berganda. Kalau orang ni alim, orang ni hebat, maka ada lagi orang hebat, ada lagi, sampailah akhirnya ialah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali limit ialah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah adalah yang paling alim, tak adalah yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya ayat yang ke-77, kita tengok sini kan, qalu, adik-beradik dia pun apa ni, abang-abang dia ni, abang-abang dia kata bila dah jumpa tengok-tengok kan, apa ni, penyukat tu ada dalam beg dia, jadi mereka pun berkata, in yasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka pun berkata, dia mencuri. Kalau dia mencuri, maknanya adik dia pun mencuri juga dulu. Tengok kan cara fikir mereka. Maknanya cara fikir jahat lah, cara fikir tak betul kan. Abang-abang ni kan dah start nak menuduh lah kan, tanpa dalil, tanpa apa, just buat anggaran kan. Buat kata, kalau mencuri maknanya adik dia pun mencuri jugalah dulu. Tengok macam tu cara fikir dia kan. Jadi mereka seolah-olah mengatakan sah dah bahawa dia mencuri. Tak adalah anggapan-anggapan lainnya. Maknanya sah dah Benyamin ni mencuri. Tengok, bawa sekali dia ke sini dah mencuri pula. Tengok, maknanya ni sama lah ni kan, perangai adik dia dulu perangai macam tu lah kan, mencuri. Tu yang dikatakan oleh abang-abang dia. Jadi pada masa tu dia kata, pada masa tu dia kata, fa asarraha Yusuf fi nafsi. Yusuf dengar, sebab mereka bercakap maknanya dengan suara yang boleh didengari pada masa tu kan. Adik dia pun mencuri jugalah. Dia tak tahu Yusuf tu lah merupakan adik kepada Benyamin. Dan dia tak tahulah bahawa sebenarnya adalah planning daripada Yusuf. Jadi fa'asarraha maknanya Nabi Yusuf menyembunyikan benda tu. Asarra daripada sir, sir itu maknanya menyembunyikan lah. Jadi Yusuf menyembunyikan benda tu dalam. Tak adalah dia bising, tak ada dia kata awak penipu ke apa benda kan, dia bergaduh tu masa tu kan, tak. Dia senyap-senyap, fa'asarraha Yusuf fi nafsihi, di dalam dirinya. Kemudian walam yubdiha lahum, dia tak menzahirkan kemarahan dia ke, tak nampak dia ni macam tahu kekenam, tak nampakkan bahawa dak lah ni planning aku ke, tak. Dia tak cakap kan, dia senyap-senyap je, walam yubdiha lahum, dia tak menzahirkan kepada saudara-saudaranya. Qala antum syarrum makana, kata Nabi Yusuf dalam hati dia kata antum syarrum makana, kamu lebih teruk lagi sebenarnya. Bukannya Yusuf dan Benyamin yang teruk, awak sebenarnya yang lebih teruk lagi. Antum syarrun makana. Dia kata wallahu a'lam bima tasifun, Allah Ta'ala lebih tahu terhadap apa yang kamu sifatkan maknanya kamu kata macam ni, kamu kata macam ni, dan Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi Nabi Yusuf tak bising-bising lagi pada masa ni. Seterusnya qalu, jadi adik-beradik dia ni, setelah daripada mereka bercakap macam tu, tapi walau bagaimanapun mereka sekarang teringatkan janji mereka dengan ayah mereka, Nabi Yaqub alaihi salam. Janji apa? Mereka mesti mengembalikan Benyamin. Sekarang dah jadi masalah dah. Mereka janji buat mausiqah dengan ayah mereka, iaitu mereka mesti bawa balik Benyamin ni semula. Tak nak jadilah kisah seperti Nabi Yusuf dulu, kecuali mereka janji, kecuali mereka ni dibunuh semuanya, ataupun mereka ni ditangkap dan sebagainya. Itu nak buat macam mana kan. Tapi sekarang ini hanyalah dia anggap mencuri, dan dia akan dijadikan sebagai hamba. Jadi mereka takutlah, mereka teringat balik. Jadi mereka pun berkata, qalu ya ayyuhal aziz, mereka pun berkata, wahai menteri, tak tahu lagi ni Yusuf ni, mereka tak kenal lagi ni. Inna lahu aban syaikhan kabira, mereka kata, dia ni Benyamin ni adik kami ni lahu, baginya aban syaikhan kabira, dia ada ayah yang tua. Dah lah syaikhan tu makna tua dah kan. Kabira tu maknanya besar tu maknanya besar, umurnya tua, lanjut kan. Jadi dia ni ada ayah, tuan-tuan dia kata, cakap kepada menteri tu kan, tuan, dia kata tak kira lah datuk ke apa kan, saya tak tahu lah kan, tapi maknanya dia kata ni dia ada ayah ni. Fakhuz ahadana makana, ambil lah, dia kata salah seorang daripada kami ni ada 10 kan, ambil lah mana-mana seorang daripada kami ni. Makanahu makna sebagai tempat dia, gantilah makna kan, tukar kan, ambil kami lah jadi hamba, dia ni bagi balik, kami nak bawa balik ni, sebab kesian ni ayah dia ni ada ni kan. Inna naraka minal muhsinin, tengok kan, ni nak katakan bahawa kita kata jack ke apa kan, bodek ke tak tahulah kan, jadi berkatalah kan, kalau manusia pada hari ni kan, kami tengok kamu ni orang baik, kamu ni orang baik, jadi tukar je lah. Apa jadi sebenarnya? Untuk seterusnya insya-Allah kita akan tengok. Jangan lupa insya-Allah
terus bersama kita di muka surat yang akan datang, iaitu muka surat 245, untuk kita tengok seterusnya cerita apakah jawapan Nabi Yusuf kepada abang-abangnya bila dia minta nak tukarkan macam tu. Okey, setakat tu dulu hari ni, insyaAllah. Jumpa lagi di hari Isnin, insyaAllah. Hari Isnin esok tak ada, kita akan ada 2 hari lagi, sebab esok kita akan ada hadis seperti biasa, hadis Riyadhus Salihin. Jadi kita akan jumpa insyaAllah pada hari Isnin pagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk iklankan, jangan lupa untuk beri link kepada semua sahabat-sahabat di mana saja, sahabat-sahabat kita semua, sahabat-sahabat tuan-tuan, sahabat-sahabat puan-puan semua, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan kita semua. Bagi link ni insyaAllah saya bawakan untuk mereka tengok. Boleh tengok di sini, boleh tengok di Facebook, kita ada rakaman, dan juga kita tinggalkan rakaman ni, dan juga boleh tengok di YouTube. Siapa-siapa yang nak tengok di YouTube, insyaAllah boleh pergi kepada YouTube yang berkenaan dan boleh jumpa di sana insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.